Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Baiklah murid, pada hari ini kita akan sambung pembelajaran kita dalam tajuk 8.1 sirakan. Standard pembelajaran pada hari ini ialah membandingkan dan mentafsir sirakan dua atau lebih set data berdasarkan plot batang dan daun dan juga plot titik, dan seterusnya membuat kesimpulan. Seterusnya, langkah-langkah untuk memplot batang dan daun. Contoh, raja di bawah menunjukkan markah yang diperoleh sekumpulan 36 orang murid dalam suatu ujian prinsip perkawanan. Di dalam jadual tersebut adalah markah-markah yang diperolehi oleh murid-murid tersebut. Dan cara penyelesaiannya, kita sediakan dulu jadual, di mana jadual itu kita bahagi kepada dua bahagian, bahagian batang dan daun. Pada bahagian batang, kita akan letakkan nilai puluh, manakala pada bahagian daun, kita akan letakkan nilai sah. Okey, kekunci di bawah 27 bermaksud adalah 27. Mari kita masukkan nilai-nilai tersebut dalam jadual. Okey, untuk nilai puluh kita ada 20, 30, 40 dan 50. Okey, dan kita masukkan setiap nilai yang ada dalam jadual di atas. Okey, yang pertama ialah 27, maka kita letakkan 2 di sebelah bahagian batang dan 7 pada bahagian daun. Nombor seterusnya 29. Kita letakkan 9 pada bahagian daun. Dan seterusnya 31, maka kita letakkan 1 pada bahagian daun di sebelah 30. Nombor seterusnya 32, 34, 35, 36, 37, 37, 38, 38, 39. Okey, so itu selesai untuk digit 30. Dan seterusnya kita masuk kepada 40. So, 4 dan sifar. 40 yang kedua, 41, 42, 42, 42, 42, 43, 44, 44, 45, 46, 47, 47, 47, 48, 49, 49. Dan seterusnya adalah 52, 52, 52, 53, 54. Okey, daripada jadual yang kita dah tulis tu, kita nampak markah paling kerap muncul adalah di antara julat 40 hingga 49. Baiklah, berikut adalah langkah-langkah untuk memplot plot titik. Plot titik ialah carta statistik yang mengandungi titik-titik yang diplot dengan menggunakan skala seragam. Setiap titik mewakili satu cerapan. Kita lihat contoh yang diberikan. Data berikut menunjukkan skor yang diperoleh oleh sekumpulan 20 orang murid dalam ujian biologi. Di dalam jadual tersebut adalah skor-skor yang diperoleh oleh murid tersebut. Langkah untuk memplot plot titik. Okey, kita dah ada data. Okey, kita ada kertas graf dan kita buat dulu dia punya nilai-nilai. Okey, kita ada daripada sifar hingga 8.
Okey, pastikan selang dia mempunyai selang yang seragam lah. Okey, yang pertama titik pada sifar, titik pertama, titik yang kedua pada 2, titik yang ketiga pada 4, 7, 6, sifar, 5, 8, 4, 1, 2, 3, 7, 7, 3, 5, 6, 7, 8, 3. Okey, di sini kita lihat cerapan paling rendah adalah pada sifar dan cerapan paling tinggi pada 8. Dan kita boleh buat kesimpulan bahawa paling banyak murid mendapat skor 7. Mari kita lihat kaedah membandingkan dan mentafsir serakan dua set data berdasarkan plot batang dan daun. Data di bawah menunjukkan markah ujian sejarah bagi kelas 4 budi dalam ujian bulanan April dan Mei. Di dalam jadual yang di bawah itu menunjukkan markah ujian bagi kedua-dua bulan tersebut. Dan kita perlu buatkan plot bagi batang dan daun dalam rajah di bawah. Okay, kita buat dua bahagian, satu bahagian untuk markah ujian bulan April dan satu lagi untuk markah ujian bulan Mei. Okay, kita masukkan nilai-nilai untuk batang dahulu, iaitu nilai 10. Dan kita buat dulu untuk markah ujian bulan April. Okey, markah ujian bulan April yang pertama adalah 32. Maka kita letak 2. Okey, seterusnya adalah 35 dan kita letak 5. 35 yang kedua dan seterusnya 39. Untuk markah 40, kita ada 41, 41, 42, 43, 43, 44, 44, 46, 48, 48, 49. Untuk markah 50, kita ada 51, 53, 54, 54, 56, 58, 58, 58. Dan untuk markah 60, kita ada 60 dan 61. Itu untuk markah ujian pada bulan April. Maka kita lihat pula kepada markah ujian pada bulan Mei. Untuk pada markah ujian bulan Mei, kita mula dengan 34, 38, 40, 40, 43, 46, 46, 49, 52, 53, 55, 55, 55, 59, 59, 63, 65, 66, 68, 68, 69. Dan kita ada markah 71, 73, 77, 75, 77. Soalan perbincangan. Berdasarkan plot batang dan daun di bawah, ujian manakah yang menunjukkan pencapaian yang lebih baik? Berikan justifikasi anda. Baiklah, inilah yang jawapan awak dapat tadi. Okay, kita lihat perbandingan untuk markah ujian pada bulan April dan markah ujian pada bulan Mei. Bila kita lihat kat sini, skor paling tinggi untuk bulan April adalah 61 dan skor yang paling tinggi untuk bulan Mei adalah 77. Maka daripada sini kita nampak pada bulan Mei markah semakin baik. Okey, dan kita boleh buat justifikasi pencapaian ujian bulan Mei adalah lebih baik kerana ramai murid mendapat markah tinggi dalam ujian tersebut
berbanding dengan ujian pada bulan April. Baiklah, kaedah untuk membandingkan dan mentafsir sirakan dua set data berdasarkan plot titik. Okey, ada soalan. Satu pertandingan kuis matematik dan kuis sains telah dijalankan di SMK Bestari bersempena dengan Minggu Sains dan Matematik. 20 orang murid telah mengambil bahagian dalam ujian tersebut. Raja di bawah menunjukkan dua set plot titik bagi skor yang diperoleh murid-murid ini. Okey, ini adalah skor bagi kuis sains dan ini adalah skor bagi kuis matematik. Okey, soalan A, data manakah yang menunjukkan sirakan yang lebih besar? Berikan justifikasi anda. Okay. Bila kita lihat kepada skor dalam kuis sains, skor tertinggi ataupun cerapan yang tertinggi adalah 15 dan cerapan yang terendah adalah 8. Maka beza cerapan dia adalah 15 tolak 8 sama dengan 7. Untuk kuis matematik pula, cerapan tertinggi adalah 15 dan cerapan terendah adalah 9. Maka beza dia 6. Berdasarkan perbezaan tersebut, kita boleh buat perbandingan dan kita akan dapat bahawa sirakan skor bagi kuis sains adalah lebih besar kerana beza cerapan data adalah lebih besar. Kita lihat kepada soalan seterusnya, soalan B. Kuis manakah yang mempunyai beza yang lebih tinggi? Kita lihat kepada beza cerapan. Dalam raja di atas, kita dah nampak bahawa beza cerapan pada skor dalam kuis sains adalah lebih besar. Maka, kuis sains mempunyai beza cerapan yang lebih tinggi, iaitu 7. Soalan C. Antara skor kuis sains dan skor kuis matematik, pencapaian manakah yang lebih baik? Penyelesaiannya, kita lihat kepada serakan yang kita lihat bahawa pada skor sains, serakannya lebih kepada sebelah kiri. Manakala pada kuis matematik, serakannya lebih kepada sebelah kanan. Jawapan yang boleh kita tulis di sini ialah skor kuis matematik lebih baik kerana kebanyakan cerapan tertumpu pada bahagian kanan plot titik. Kerana markah yang diperolehnya adalah lebih tinggi.